Baik, terima kasih Is dan juga Syuhaida. Dan pastinya semalam 1 Julai merupakan satu tarikh yang kita sedia maklum pelbagai pengumuman yang cukup menggembirakan kepada kita semua apabila kita sudah pun melalui satu fasa pemulihan yang kita lihat semakin berjaya dan insya-Allah akan terus berjaya. Dan semalam apa yang dikongsikan oleh Ismail sebentar tadi berkenaan dengan angka kosong jangkitan tempatan dan itu menepati unjuran yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Justru itu apa yang dikongsikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengatakan dan juga mentitahkan bahawa rakyat perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana ini adalah badan yang penting dan juga merupakan entiti penting dalam memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Selain kita sendiri sebagai rakyat Malaysia perlu mengembeling tenaga bersatu padu untuk memberi kerjasama terhadap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jadi serta berdisiplin dengan amalan kebiasaan baru ataupun new normal dan juga kawalan kendiri ataupun kita panggil sebagai self control bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dan seterusnya, semalam juga diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kita dapat lihat, inilah wajah Datuk Dr. Nur Hisham tersenyum lebar apabila mengumumkan hanya satu kes jangkitan iaitu melibatkan kes import yang pulang daripada Turki dan juga sifar jangkitan tempatan. Ini menunjukkan bahawa tiada lagi jangkitan di peringkat tempatan, namun masih terlalu awal untuk KKM mengumumkan bahawa kita bebas daripada COVID-19 kerana mengikut unjuran KKM kita perlu melihat dalam tempoh 28 hari untuk kita sebelum memutuskan bahawa jangkitan ini masih lagi tidak ada ataupun sebaliknya. Jadi inilah wajah-wajah penting yang kita dapat saksikan semalam 1 Julai pada jam 5.30 petang semalam diumumkan oleh KKM. Kita semua menerima keputusan ini dengan hati terbuka dan sangat gembira sebenarnya dengan keputusan ini. Dan seterusnya, baik, ini juga penting, gelang perintah pengawasan berwarna pink yang akan dipakai kepada mereka yang pulang dari luar negara ke dalam Malaysia. Jadi perlu dipakai selama 13 hari oleh individu, warga negara, pemegang PR, masuk kebenaran khas sebaik sahaja tiba di Malaysia melalui pintu masuk antarabangsa di KLIA. Dan pastinya selepas 13 hari, individu tersebut perlu melakukan ujian saringan kedua. Dan rentetan daripada itu juga, kalau kita dapat lihat, PDRM akan digerakkan untuk menjejaki individu yang menjalani kuarantin di rumah wajib selepas pulang dari luar negara tetapi enggan menjalankan saringan kedua pada hari ke-13. Semalam dilaporkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa lebih kurang 1,400 individu yang pulang ke negara tidak menjalani ujian saringan kedua. Jadi PDRM telah pun menggerakkan pasukannya untuk menjejaki mereka yang mungkin terkena jangkitan selepas 13 hari tempoh kuarantin wajib di rumah masing-masing. Jadi kepada mereka yang mungkin menonton ataupun kenalan ataupun saudara yang pulang ke Malaysia, jadi sila maklumkan kepada mereka untuk jalankan ataupun jalani ujian saringan kedua COVID-19 selepas tempoh 13 hari kuarantin sebelum anda diburu dan dikenakan tindakan mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan berita gembira yang kita kongsikan kepada anda iaitu kuliah kelas mengaji fardu ain solat duha di masjid serta surau dibenarkan dan masih lagi tertakluk kepada SOP. Kalau kita lihat banyak negeri-negeri juga sudah pun membenarkan pembukaan surau dan juga masjid untuk aktiviti-aktiviti keagamaan, solat duha, kuliah subuh dan sebagainya dengan syarat ikut kepada SOP yang ditetapkan. Mengikut keluasan masjid dan sebagainya, bawa sejadah sendiri, perlu ambil wuduk dari rumah dan sebagainya, perlu jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu. Jadi ini berita gembira khususnya setelah lama 2 hingga 3 bulan kita tidak ke masjid untuk melakukan amal ibadah. Baik, seterusnya, dan yang terakhir juga berita gembira diumumkan semalam oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Chidin yang berkenaan dengan pembukaan sekolah pada 15 Julai dan juga 22 Julai secara berperingkat, dan inilah yang dinantikan dan juga tertanya oleh ibu bapa di luar sana bilakah sekolah akan dibuka. Jadi ini adalah 3 model pengoperasian pembukaan penuh sekolah. Boleh saya kongsikan di sini iaitu sekolah dengan bilik darjah ruang yang mencukupi untuk
semua murid dalam satu sesi. Sekolah sedia ada 2 sesi jika ruang mencukupi, dan juga sekolah satu sesi yang perlu beroperasi secara 2 sesi kerana tidak mempunyai ruang yang mencukupi. Dan kaedah yang ketiga atau modal ketiga yang diperkenalkan oleh KPM untuk sekolah tidak mempunyai ruang mencukupi walaupun sekolah 2 sesi ataupun kita panggil sebagai model penggiliran. Jadi ini adalah keputusan yang terkini yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan pembukaan institusi pendidikan. Baik, ini 5 laporan yang sempat kami kongsikan kepada anda. Teruskan menonton Pastikan Sahih petang ini 6.30 petang di saluran berita RTM.